Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Auni Atika binti Muhammad Azhar, nombor matrik 2111536, ingin membentangkan tentang pengenalan sosial budaya. Sosial budaya adalah amalan yang berupaya gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat yang lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan untuk pembangunan sosial kehidupan masyarakat tersebut. Di Malaysia, sebagaimana yang kita dapat lihat, kepelbagaian penduduk telah mewujudkan pelbagai budaya yang menjadi pegangan dan amalan hidup mereka. Kebudayaan dan kebangsaan di Malaysia adalah berasaskan kebudayaan orang-orang Melayu, orang Cina, orang India juga kaum lain. Kebudayaan orang Melayu mengutamakan nilai-nilai sopan santun, kesederhanaan, keindahan dan juga keharmonian hidup antara ahli-ahli keluarga, yaran tetangga dan juga tidak lupa kepada masyarakat. Walau bagaimanapun, kebudayaan di Malaysia adalah melalui budaya Cina dan India adalah sama diterapkan seperti yang diamalkan oleh orang Melayu. Oleh itu, kebudayaan yang diamalkan oleh penduduk di Malaysia adalah sama dan mereka saling menghormati antara satu sama lain. Ianya dapat menunjukkan nilai-nilai yang positif dalam kalangan penduduk di Malaysia dan juga dapat menjadi contoh kepada dunia luar. Masyarakat majmuk menjadikan kebudayaan di negara ini lebih berwarna-warni apabila semua penduduk yang pelbagai kaum terlibat secara menyeluruh dalam semua aktiviti seperti kemerdekaan, perayaan, kesultanan dan juga sebagainya. Kepelbagaian beraktiviti kebudayaan penduduk ini dapat dilihat secara langsung melalui sambutan perayaan, sama ada perayaan untuk kaum Muslim maupun India dan juga Cina. Kesemua kaum akan bersama-sama bergotong royong untuk menyambut perayaan tersebut. Setiap kali musim perayaan, aktiviti kunjung-mengunjung ini akan dijalankan dari rumah ke rumah tanpa mengira kaum dan keturunan. Oleh hal yang demikian, upacara rumah terbuka turut diadakan bagi memudahkan lagi suasana hari raya dan seterusnya dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama mereka. Walau bagaimanapun, terdapat masalah dalam sosial budaya penduduk, terutama mengenai adat resam penduduk yang menjadi amalan mereka. Bagi kaum Melayu, adat resam sangat penting untuk diamalkan kerana ianya merupakan salah satu warisan keluarga. Tetapi, penduduk pada hari ini telah melanggar petang lara tersebut kerana mereka lebih suka mengikut cara moden dan barat. Perkara yang pertama yang kita dapat lihat adalah dari aspek sosial kaum wanita, ia sama ada dalam pergaulan maupun perhubungan. Masyarakat hari ini memandang rendah kepada perhubungan antara lelaki dan wanita kerana mereka beranggapan bahawa ianya menunjukkan tentang kehebatan diri sendiri. Sebelum saya akhiri jawapan saya, ingin saya sampaikan serangkap pantun di mana petang hari pergi ke pekan, pulang bersama sebungkus laksa. Hidup muhibah perlu diamalkan di negara Malaysia yang berbilang mangsa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada Dr. Mizan. Nama saya Chin Kelly. Nombor matrik saya adalah 2111512779. Sebelum saya bermula, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Auni atas pengenalan tadi. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum merupakan salah satu cabaran yang perlu ditangani dan diuruskan oleh Malaysia bagi mewujudkan sebuah negara berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. Cabaran-cabaran yang timbul dalam mengekalkan perpaduan kaum adalah penyebaran maklumat palsu di laman sosial, perbezaan parti politik di Malaysia, kewujudan sistem pendidikan yang berbeza dan jurang ekonomi antara perkauman. Cabaran utama dalam mengekalkan perpaduan kaum adalah penyebaran maklumat palsu di laman sosial. Penyebaran fitnah dan menyentuh sensitiviti perkauman kian berleluasa di laman sosial. Kemudahan media massa dan sosial yang semakin pantas dalam menyampaikan sesuatu teks atau video telah menunjukkan impak negatifnya. Penyebaran fitnah dan berita palsu semakin menular apabila isu tersebut menyentuh tentang perkauman dan agama. Sesetengah masyarakat juga akan menyebarkan video atau teks yang berkaitan dengan isu perkauman atau agama tanpa memikir sama ada perkara tersebut benar atau tidak. Perbuatan mereka akan menolakkan perpaduan kaum. Oleh itu, masyarakat dinasihatkan agar menyelidik dan memikir terlebih dahulu sebelum menyebarkan sesebuah perkara yang menyentuh isu perkauman dan isu agama.
Selain itu, perbezaan parti politik di Malaysia juga merupakan cabaran dalam mengekalkan perpaduan kaum. Perbezaan parti politik di Malaysia yang berasaskan perkauman telah menggugat perpaduan kaum. Dunia politik sememangnya penuh dengan kontroversi di mana terdapat berbagai individu yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeza. Hasilnya, terdapat pemimpin yang ingin melindungi kepentingan diri akan mengharapkan sentimen perkauman untuk memancing perhatian rakyat. Politik sepatutnya membela nasib keseluruhan rakyat dan bukannya mengikut kepentingan bagi mana-mana pihak. Oleh hal yang demikian, parti politik merupakan salah satu cabaran untuk mengekalkan perpaduan di kaum. Di samping itu, cabaran dalam mengekalkan perpaduan kaum juga adalah kewujudan sistem pendidikan yang berbeza. Sistem pendidikan yang diasingkan mengikut kaum telah wujud dan meninggalkan kesan yang kurang baik, terutamanya dalam golongan muda. Pengenalan sekolah vernacular yang mengikut kaum menyebabkan hubungan masyarakat yang berbilang kaum semakin ringan. Setiap sekolah vernacular menggunakan bahasa ibunda masing-masing dan kurang menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Oleh sebab itu, terdapat sesetengah golongan muda yang merupakan warga negara Malaysia yang masih tidak fasih untuk bertutur dalam bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan elemen utama untuk berkomunikasi antara satu sama lain dalam negara yang berbilang kaum. Jelasnya, kewujudan sistem pendidikan yang berbeza merupakan cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum. Akhir sekali, jurang ekonomi antara perkauman juga merupakan cabaran dalam mengekalkan perpaduan kaum. Dominasi sesebuah kaum dalam sesebuah bidang ekonomi telah mewujudkan jurang ekonomi antara perkauman. Perbezaan sektor ekonomi ini pada mulanya diasaskan oleh dasar penjajahan British di Taman Melayu di mana kaum Melayu menjadi petani atau nelayan, kaum India diletakkan di ladang getah dan kaum India bekerja sebagai pedagang dan melakukan pelombongan. Walaupun dasar telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan, dasar tersebut masih tidak dapat mencapai keseimbangan dalam ekonomi akibat kesan daripada dasar penjajahan dahulu. Kegayatan ekonomi moden masih hanya bertumpu di kawasan pantai barat Tanah Melayu sahaja kerana terdapat sistem pengangkutan yang baik. Jurang kemiskinan dalam kalangan masyarakat yang meluas dan menimbulkan masalah ekonomi yang tidak seimbang antara kaum Melayu dan kaum bukan Melayu. Rentetan senario ini telah menyebabkan interaksi sosial antara kaum terbatas. Tegasnya berlakunya perasaan prasangka dan isu perkauman akibat jurang ekonomi dan menyukarkan proses perpaduan. Secara tuntas, berbagai cabaran yang timbul dalam mengekalkan perpaduan kaum dalam negara kita. Langkah-langkah perlu diambil oleh pihak kerajaan untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Sekian sahajalah daripada saya. Saya ingin memohon maaf sekiranya ada salah atau silap saya sepanjang pembantangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Liana binti Rosli, nombor matrik 2111511307. Berkenaan dengan isu kami iaitu isu semasa, apa yang akan saya terangkan ialah contoh-contoh isu semasa yang pernah berlaku di Malaysia. Contoh pertama ialah peristiwa 13 Mei, di mana pihak pembangkang ingin meraihkan pencapaian gemilang mereka pada pilihan raya 11 Mei 1969 dengan mengadakan perarakan. Perarakan ini sebenarnya tidak bermotif untuk menimbulkan isu perkauman. Namun, segelintir pengikut perarakan di mana identiti mereka tidak dapat dikenal pasti, mengeluarkan slogan-slogan sensitif semasa mengadakan perarakan di jalan-jalan raya Kuala Lumpur. Perarakan diteruskan pada 12 Mei 1969 oleh Parti Tindakan Demokratik dan Gerakan di mana majoritinya ialah daripada kaum Cina, di mana mereka meminta permit polis untuk mengadakan perarakan dan di atas jalan yang telah ditetapkan. Namun, semasa perarakan diadakan, perarakan tersebut melencong dari jalan yang telah ditetapkan ke kampung baru di mana majoriti penduduk di situ ialah daripada kaum Melayu. Segelintir penyokong membawa penyapu, simbol untuk menyapu keluar orang Melayu dari Kuala Lumpur, dan segelintir lagi menyorak slogan tenggelam kapal perikatan, iaitu logo perikatan. Isu ini berlanjutan sebelum Parti Gerakan mengeluarkan kenyataan meminta maaf di atas kelakuan penyokong mereka. Menteri Besar Selangor, Datuk Harun Idris,
mengumumkan perarakan balas kemenangan UMNO pada 7.30 malam pada 13 Mei 1969. Seterusnya ialah peristiwa Kampung Medan yang merujuk kepada peristiwa rusuhan antara kaum India dan Melayu yang berlaku di Kampung Medan, Petaling Jaya, Selangor pada 4 Mac sehingga 13 Mac 2001. Rusuhan ini merebak dari Kampung Medan ke Kampung Gandhi, Kampung Lindungan, Taman Datuk Harun, Taman Desa Ria dan di sekitar Jalan Kelang Lama. Sengketa ini turut merebak dengan begitu cepat di kawasan-kawasan setinggan yang berpuluh-puluh tahun yang lalu ditinggalkan tanpa pembelaan kerajaan, antaranya ialah Petaling Jaya, Jalan Gasing, Kelana Jaya, Sungai Wei, Bandar Sangway dan Puchong. Punca berlakunya peristiwa Kampung Medan ini adalah kerana Majlis Perkahwinan dan Majlis Pengemumian, di mana Majlis Perkahwinan diadakan di rumah orang Melayu dan Majlis Pengemumian, iaitu jiran mereka, mengadakan Majlis Pengemumian. Terdapat banyak bukti yang ditunjukkan oleh Malaysia kini mengenai rusuhan teruk yang berlaku akibat pergaduhan ini. Rusuhan ini berlaku hampir 2 minggu dan telah melibatkan kecederaan yang parah serta kematian. Selamat sejahtera Doktor, nama saya Chong Hong Jin dan nombor matrik saya ialah 2111512880. Bagi slot saya akan membentangkan kebaikan ataupun kepentingan perpaduan kaum di Malaysia. Antara kebaikan perpaduan kaum wujud di Malaysia ialah masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Semua masyarakat dapat saling membantu tanpa mengira kaum. Masyarakat berbilang kaum dapat menyambut perayaan bersama-sama. Sebagai contoh, semua kaum di Malaysia menyambut Hari Kebangsaan bersama-sama di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Tiada pergaduhan ataupun perselisihan faham antara kaum akan berlaku. Tambahan pula, rusuhan kaum seperti peristiwa 13 Mei tidak akan berlaku lagi di negara kita. Seterusnya, perpaduan kaum dapat memajukan ekonomi negara kita. Hal ini demikian kerana pelabur asing yakin untuk melapor di negara kita. Negara asing juga akan berasa yakin untuk bekerjasama dengan negara kita dalam perdagangan antara bangsa. Sekiranya perpaduan kaum wujud yang akan mendatangkan kestabilan politik dan keamanan negara kita. Sehubungan dengan itu, perpaduan kaum juga dapat memajukan sektor pelancongan negara. Hal ini demikian kerana perpaduan kaum dapat mewujudkan negara yang aman dan makmur. Sesebuah negara yang tidak mempunyai sebarang peperangan ataupun pergaduhan antara kaum dapat menarik pelancong asing untuk datang melancong. Perpaduan yang telah ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia akan menarik minat pelancong asing. Dengan perasaan ingin mengetahui dengan lebih dekat lagi dengan kebudayaan masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama, tetapi dapat hidup dengan harmoni di bawah satu bumbung. Dengan ini, sektor pelancongan yang maju juga dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam negara kita. Hal ini telah membuktikan bahawa bukan sahaja sektor pelancongan negara kita bermaju, malah ekonomi negara kita turut akan meningkat jikalau perpaduan kaum dapat diperkukuhkan dalam negara kita. Menurut satu berita tahun 2013, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia (MITI) pada masa itu, iaitu Datuk Seri Mustafa Mohamed, agenda perpaduan sentiasa dititik beratkan kerana dengan bersatu hati kita dapat membina sebuah negara yang aman, damai, sejahtera dan rakyatnya sentiasa mementingkan perpaduan dan negara aman, politiknya tidak akan menjadi huru-hara serta ekonomi yang baik dan dapat lagi menarik minat pelabur asing, katanya. Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2018 sehingga 2020, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail juga pernah mengatakan bahawa perpaduan kaum menjadi antara faktor penting untuk Malaysia mencapai status negara maju selain kepesatan pembangunan dan ekonomi. Sehubungan itu, beliau berkata rakyat Malaysia perlu memperkukuhkan dan mengekalkan keharmonian hubungan antara kaum. Beliau berkata,
Kemajuan negara bukan diukur menerusi kepesatan pembangunan ekonomi sahaja, tetapi keharmonian antara kaum dan agama harus sentiasa dipelihara. Sekiranya tidak diberi perhatian, ia akan menyebabkan negara menjadi mundur dan ketinggalan. Beliau juga berkata, program sambutan perayaan seperti Tahun Baru Cina itu perlu diadakan setiap tahun agar rakyat Malaysia berbagai kaum dapat berinteraksi serta menjalinkan hubungan erat. Katanya, apa yang penting? Budaya hormat menghormati yang menjadi teras perpaduan seluruh rakyat selama ini dipertahan dan diperkasakan serta menjadi contoh kepada generasi akan datang. Beliau juga berkata, budaya kunjung-mengunjung masyarakat berbagai kaum di negara ini ketika musim perayaan yang masih dikekalkan sehingga hari ini membuktikan integrasi kaum di negara ini erat dan utuh. Akhir sekali, perpaduan kaum juga dapat meningkatkan ataupun menaikkan imej negara kita. Menurut satu berita yang bertajuk Malaysia terkenal di mata dunia sebagai sebuah negara berbilang bangsa yang bersatu padu. Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdah percaya keamanan dan keharmonian yang dinikmati walaupun berbeza agama dan budaya memberikan gambaran baik kepada negara di mata dunia. Hal ini amat benar bahawa negara kita menjadi model bagi seluruh dunia, bahawa walaupun negara kita mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, tetapi masih dapat mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Itu sahaja untuk kepentingan dan kebaikan perpaduan kaum di negara kita, iaitu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatina Najwa binti Abdul Razak. Ingin membentangkan mengenai kesan tidak mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia. Kesan buruk ialah satu perkara yang paling ditakuti oleh semua pihak. Kesan buruk juga akan membuat sesebuah negara akan menjadi tergugat. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa kesan buruk kepada negara kita sekiranya semua masyarakat tidak mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia. Antara kesan kepada negara kita jika semua masyarakat tidak mewujudkan atau memupuk perpaduan kaum di dalam diri masing-masing adalah, yang pertama, negara akan menjadi kacau bilau dan huru-hara. Hal ini akan menyebabkan negara kita menjadi tidak stabil dan akan mudah dijajah. Sebagai contoh, negara asing seperti British, Amerika Syarikat dan lain-lain akan mengambil kesempatan untuk menjajah negara kita. Seterusnya, kesan lain kepada negara kita jika semua masyarakat tidak memupukkan perpaduan kaum di dalam diri adalah keselamatan dan keamanan negara akan terancam. Sebagai contoh, kadar jenayah di dalam negara akan meningkat dan nyawa setiap rakyat akan menjadi tidak selamat dan terancam. Di samping itu, apabila keselamatan dan keamanan dalam negara kita terancam, ia juga akan menyebabkan aktiviti pelancongan daripada pelancong asing ataupun daripada negara luar akan terjajas kerana pelancong luar akan berasa tidak selamat apabila berada di negara kita. Seterusnya, jika semua masyarakat tidak memupukkan perpaduan kaum di dalam negara, akan berlaku perbelahan dan pergaduhan antara kaum. Sebagai contoh, masyarakat akan saling benci-membenci dan tiada rasa kasih sayang, bertanggungjawab dan kerjasama di dalam satu komuniti. Jika masyarakat sudah tidak mempunyai nilai-nilai murni seperti yang disebutkan tadi, ini akan menyebabkan masalah yang sangat besar seperti pergaduhan di antara jiran-jiran ataupun rakan sekerja. Akhir sekali, apabila perpaduan kaum sudah tidak dipupuk di dalam diri semua masyarakat di Malaysia, ia akan menyebabkan wujudnya sikap mementingkan diri sendiri, iaitu seperti tidak mempedulikan hal orang di sekeliling. Contohnya, pemegang amanah Yayasan Perpaduan Malaysia Tan Sri Lee Lamti pernah berkata, adakah kita sanggup melihat perpaduan yang telah dibina selama ini dimusnahkan begitu sahaja disebabkan perkauman dan tidak menghormati sesama kaum?
Saya teringin melihat keharmonian dan semangat menghibah yang menjadi kebanggaan rakyat di Malaysia dari berbagai kaum pada tahun 70-an, 80-an dan 90-an. Kesimpulan yang dapat saya huraikan ialah terdapat pelbagai kesan dan kelebihan dalam mewujudkan perpaduan kaum. Kelebihannya kepada negara ialah dapat menjadikan kita negara yang maju. Hal ini kerana sikap toleransi yang wujud dan juga ikatan persaudaraan yang kukuh. Rakyat Malaysia berpegang kepada satu prinsip yang sama, iaitu prinsip rukun negara. Kita berfikir melepasi sempadan kaum dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. Peristiwa yang berdarah pada 13 Mei 1969 merupakan tarikh yang perlu dijadikan iktibar agar tidak berulang lagi. Oleh itu, berpeganglah kepada konsep satu Malaysia agar negara kita terus hidup aman dan damai. Toleransi membina perpaduan terus kemajuan. Gagasan satu Malaysia haruslah dijadikan sebagai panduan agar matlamat wawasan menjadi kenyataan.